Okay, kelajuan dalam bisnes live good. Dalam kita mencapai pangkat-pangkat itu. Okay, semudah beritahu, it is a journey dalam satu perjalanan. Tempo perjalanan itu bergantung kepada tentuan punya tempo pergerakan. Okay. Pergerakan itu bergantung kepada bilangan ahli dalam kumpulan. Your movement, pergerakan ke depan itu, apabila ada pertambahan bilangan ahli, then you are moving forward. Tetapi kalau tuan-tuan punya tim berkurang, dia bukan bertambah, dia berkurang. Boleh ke? Boleh. Tim boleh berkurang, tuan-tuan. Boleh berkurang. Berkurang maksud dia, your team ada yang tidak buat maintenance. Okay, jadi berkuranglah tu. Okay. Last month dia maintain. This month dia tak maintain. So dari segi tuan-tuan punya bilangan itu berkuranglah. Sebab ahli yang boleh dikira dalam tim kita itu ialah mereka yang berstatus aktif. Berstatus aktif. Aktif maksudnya orang yang bayar langganan bulanan tu. Okay, dia bayar langganan bulanan RM55. Baru dipanggil active member, ahli yang aktif. Okay, jadi bila kita berjalan ke depan, kita nak kumpulkan kita punya bilangan ahli itu yang aktif. Okay, jadi you are moving forward toward your goal apabila bilangan ahli kita itu bertambah. Tuan-tuan akan undur ke belakang. Apabila bilangan ahli itu berkurang. Okay, jadi dia ada moving forward, dia ada moving backward. Itu. Either forward or backward. Okay. Jadi kalau kita nak berjaya dalam bisnes ni, kita kena move forward fast. Bukan macam apa tu? Siput. Bukan macam siput. Kita kena laju. Moving forward tu laju. Dia jangan macam siput. Jangan dia pula maju undur kan. Kita nak dia maju terus maju. So itu maksudnya kita kena ada kerja-kerja sponsoring inside our group. Mesti ada kerja-kerja sponsoring dalam kumpulan. Kerana kerja sponsoring itulah yang menambahkan ahli. Kalau bukan kita, our downline. Our downline di mana, level 1 ke, level 2 ke, level 3 ke, doesn't matter lah. Dan bilangan direct downline tuan-tuan itu jangan kurang daripada 5 orang. Jangan kurang daripada 5 orang direct. Kalau kita nak bergerak ke depan ni, kan. Jangan kurang daripada 5. Dan 5 itu biar yang 5 yang aktif. 5 yang kalau macam pokok dia growing lah, kan. Bertumbuh cabang dia, kan. Bertumbuh dia punya ranting-ranting dia. Bertambah dia punya daun-daun dia. Bertambah buah-buah dia. 5 cabang yang besar. 5 cabang yang besar. Sekurangnya lah. Kalau nak lebih lagi bagus. Okay, so minimum kita nak menaja ialah 5. Along the way kita berjalan moving forward towards our goal. Goalnya apa? Nak capai diamond.
Itulah goalnya. Destinasi kita, perjalanan kita ni nak capai diamond tu. Jadi every day aku mesti tambah bilangan ahli aku. That is the only way nak capai diamond. Aku mesti tambah bilangan ahli dalam kumpulan aku. 5 cabang, bukan satu. Bukan satu cabang. 5 cabang. 5 cabang itu jalan. 5 cabang itu bergerak. Okay, the number of people inside that 5 cabang itu bertambah dari masa ke semasa. Okay, kita kena jaga tu. 5 kabilah tu kan. Okay, jadi kita dah buatkan tuan-tuan KPI tu. Jadi tengoklah KPI tu. Okay. Now, kalau kita ambil prestasi yang terbilang, prestasi terbilang ni, dia punya score, the highest is 7. Okay, skala, markah tu, markah. Okay. Jadi the highest point, the highest score, the highest markah ialah 7. 7 is the highest dalam skala tu. 1 hingga 7. So kita translate kepada terbilang. Terbilang tu dah. 7 itu terbilang. Ya, terbilang. Tersohor kan. Kan? Kita hebatlah, sangat hebatlah tu kan. Okay, jadi skala 7 itu the highest markah we can get untuk setiap pangkat itu. Untuk setiap pangkat itu. Okay, seperti ini. Kalau tuan-tuan nak capai bronze sebagai seorang yang terbilang, you must do it in 2 days. Mesti buat dalam masa 2 hari. Jadi bilangan orang dalam bronze berapa? 2. I can gather 2 people. I can sponsor 2 people within 2 days. Dalam tempoh 2 hari je. Maka terbilanglah engkau. Skor engkau 7 lah. Dan benda ni senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan sponsor diri sendiri. Aku sponsor diri sendiri ya, kan? Aku join hari ini, hari yang sama aku sponsor diri aku. Aku sponsor diri aku 2 account. Jadi aku ada 3 account. 3 account. Dikiralah tu. Walaupun kita sponsor diri sendiri pun, dikiralah engkau bronze lah. Tak perlu pun 2 hari, 1 hari saja. Okay, ataupun tuan-tuan sponsor your spouse, orang rumah kah, anak kah, your family. Dikira juga sebagai bronze. Kan? Jadi bukanlah sesuatu yang susah. Nak capai terbilang itu senang je. I sponsor myself. Or I sponsor my spouse or my children. Senang juga. Okay, jadi bronze ini bukanlah sesuatu yang kita boleh banggakan, tuan-tuan. Senang je nak capai itu kan. But the next one, pangkat silver. Pangkat silver ni sudah menjadi satu cabaran lah. Kalau kita nak capai prestasi sebagai seorang yang terbilang, kita kena buat within 7 days. Dalam 7 hari, aku mesti capai silver. Now silver itu perlukan 20 orang dalam kita punya tim. Okay, dalam tim 20 orang. Dan minimum tuan-tuan punya penajaan ialah 3. Direct sponsornya 3.
Jumlahnya 20 orang. Okay, ada 3 bronze inside that group. Setiap kumpulan tadi tu yang tiga kumpulan tu ada 1 bronze di setiap kumpulan. Okay, jadilah silver. So do it in 7 days. 7 days. Kalau tuan-tuan nak sponsor 10 pun boleh. Sponsor 10 tak payah bronze lah. Tuan-tuan sponsor 10, jumlahnya ada 20 orang, jadi juga silver. Atau tuan-tuan sponsor semua 20 orang. 20 orang direct dengan aku. Boleh juga, silver juga. Okay, ada 3 cara lah. Tuan-tuan sponsor 3 orang, setiap kumpulan tu ada 1 bronze. Totalnya ada 20. So if you can do that dalam masa 7 hari, dalam masa seminggu, then engkau punya prestasi ialah terbilang. Kira hebatlah tu kan. Engkau hebatlah. 7 hari je engkau dapat silver kan. Okay, next. Kena ada orang memang dia macam tu tak? Ada orang memang dia punya jiwa dia tu, dia nak yang terbaik kan. When I do something, I must do the best. The best itu inilah. Terbilang lah kan. Markah 7 daripada 7. 7 out of 7 kan. Okay, pangkat yang ketiga, kalau nak capai terbilang itu, engkau kena buat dalam tempoh 1 bulan. Not more than 30 days. Okay, 30 days and below lah. Di bawah 30 hari lah. Kalau engkau boleh capai pangkat gold tu dalam masa tempoh 30 hari, tak lebih 30 hari. Jadi engkau terbilang kan. Engkau hang tua lah. Engkau hang tua lah, pangkat hang tua lah engkau kan. Terbilang lah engkau. Okay. Segol tuan-tuan kena ada 100 orang. Dalam tuan-tuan punya tim ada 100 orang. Minimum ya 3 kumpulan minimum. Elok taja 5. Elok taja 5. Okay. Tapi kurang-kurang pun 3 grup. Totalnya 100. Okay. 100. Jadi pentingnya tuan-tuan ada beberapa grup, not less than 3, and then dia punya total 100 orang. Within 30 days. 30 orang aku kumpulkan. Aku kumpullah daripada sanak saudara aku, daripada kawan-kawan aku, kan? Daripada tim bola aku kan. Tim bola aku nak aku bagi masuk kan. Kumpul. Ada 100 orang lah. Kan? Ada 100 orang lah aku punya tim ni kan. Jadilah engkau gol. Berpangkat gol engkau. Dalam tempoh 30 hari engkau buat macam tu kan. Engkau terbilang lah. Okay. 7 out of 7. Your score. Now, pangkat seterusnya ialah platinum. Platinum ini perlukan 500 orang. 500 orang. Kalau engkau boleh buat, engkau kumpulkan 500 orang itu dalam tempoh 6 bulan. Engkau diberi masa 6 bulan. Untuk kumpul engkau punya forces. Kekuatan engkau tu kan. Kekuatan 500 orang. Usahawan. Okay. Maka engkau terbilanglah. Markah engkau 7 out of 7. Within 6 months. Engkau ada 500 orang minimum. Usahawan. Okay. Sekurangnya 3 kumpulan. Sekurang-kurangnya ada 3 kumpulan. Now the ultimate. The destinasi kita tu. Ialah nak capai pangkat diamond tu. Kita nak capai ni pangkat ni, pangkat diamond ni. Boleh bagi cincin diamond pada spouse ya. Okay.
Masa yang diberikan ialah 8 bulan. Kalau nak capai prestasi terbilang itu. Prestasi terbilang itu 8 bulan. Ada orang boleh buat, tuan. Ada orang boleh buat. 8 bulan dah capai diamond dah. Tapi ini bukan senang lah, tapi sebab dia tu dipanggil terbilang. Itu dipanggil terbilang. The highest score, 7 out of 7. 8 bulan saja capai pangkat diamond. Sifu mula bulan 8. Sifu mula bulan 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Sifu sekarang ni dah masuk ke bulan ke-6. Masuk bulan ke-6. Jadi Sifu nak capai 8 bulan ni. Sifu nak capai 8 bulan ni untuk capai diamond tu. So ada 2 bulan lebih lagi. To become terbilang lah kan, untuk capai pangkat pula prestasi diamond itu dengan prestasi terbilang. So everybody should go for the 7 out of 7. Semua orang kalau nak buat bisnes ni, go for the best lah. Targetnya, sasarannya. Kan? Kau nak buat bisnes ni, main-main kau betul-betul. Betul-betul lah. Serius lah. Kalau serius, 7 out of 7 lah. Kau bilang serius, 7 out of 7 lah. Terbilang lah kan. Jadi kalau engkau dah kata macam tu, aku nak buat bisnes ni sungguh-sungguh. Then the path, jalan yang tuan-tuan kena lalui ialah ini. Jalan yang aku nak lalui, kalau aku betul-betul nak buat, ialah jalan inilah. Jalan terbilang lah. Tak ada option. Inilah aku punya jalan inilah. Kan? Kalau engkau betul-betul kata engkau nak buat serius lah. Kalau engkau kata aku nak buat santai-santai je. Bukan jalan inilah. Bukan ini. Ini jalan orang yang serius nak buat business live good. All out. Kan? Aku buat ni all out. Pagi, siang, malam, subuh aku buat. All out. Itulah. Jalan ni lah tuan-tuan kena capai ni. Jadi, dia seumpama peta. Peta. Tuan-tuan berjalan tu ada peta dia. Peta. Map. This is the road map. Ini adalah road map tuan-tuan nak capai diamond tu. Kalau tuan-tuan nak terus pergi ke crown within 2 years. Within 2 years. Kalau di bawah 2 tahun, masih dalam kategori terbilang. Masih dalam kategori terbilang. 7 out of 7. That is, tuan-tuan, 50,000 people tu. Crown itu jumlah pengikut tuan-tuan ialah 50,000. 50,000 orang dalam tuan-tuan punya tim. Yang aktif. 50,000 orang. That is crown. 2 years. Kalau capai 2 years, consider as terbilang. Hebat. Good. Jadi orang-orang yang selalu nombor 1 di sekolah kan. Darjah 1 nombor 1. Darjah 2 nombor 1. Darjah 3 nombor 1. Dia always number 1 kan. Kalau dia nombor 2, dia akan menangis kan. Dia akan menangis. Kalau dia nombor 2, dia mesti mau nombor 1 je kan. Ada orang macam tu kan. Always want to be the best in the class. Kalau tuan-tuan orang macam tu, this is your path. Ini adalah tuan-tuan punya perjalanan ni. Your map is this one. Bronze 2 hari je. Silver 7 hari je. Aku kira ni.
Aku capai silver 7 hari je, seminggu je. Aku capai gold sebulan je. Not more than 1 month. Aku capai platinum 6 months. Tidak lebih 6 bulan. Aku capai diamond 8 bulan je. Aku capai crown 2 tahun. Okay. Ini kalau mereka yang betul-betul nak buat. Okey, di bawah ini ialah yang bermarka 6. Markanya 6. Bukan terbilang cemerlang saja. Tapi masih dalam kategori cemerlang lah. Cemerlang. Okey lah tu, cemerlang kan. 6 out of 7. 6 out of 7. Jadi nak capai bronze tu tak lama, 3 hari je. 3 hari je bronze. Nak capai silver 2 minggu je. 2 minggu dah silver dah. Nak capai gold, kalau nak cemerlang 1,5 bulan je. 1,5 bulan dah gold. Nak capai platinum 7 bulan. Nak capai diamond 1 year. Setahun dah berpangkat diamond dah. Dah bebas kewangan dah. 1 tahun. Not more than 1 year. Kalau aku nak jadi orang yang cemerlang dalam bisnes live good, aku tidak boleh lebih. Masa aku tidak boleh lebih setahun untuk capai pangkat diamond itu. Must be less than 1 year. Kalau aku nak dipanggil cemerlang lah, kan? Kalau crown 3 years, less than 3 years, kurang daripada 3 tahun. Kalau capai pangkat crown tu kurang daripada 3 tahun, masih dipanggil orang yang cemerlang. Tapi bukan terbilang cemerlang. Ini orang-orang yang nombor 2 di sekolah kan. Asyik nombor 2 aja, tak boleh kalah nombor 1 tu. Dia nombor 2 aja kan. Okey, skala 5. Skala 5 ni baik. Baik je. Okay, bahasa orang putih dia fair lah, fair. Bukan cemerlang, bukan outstanding. Bukan outstanding. Just baik je lah. 5 out of 7. Markanya 5 daripada 7. Skala dia. Kalau nak capai bronze, 5 hari. The maximum ialah 5 hari. Tidak boleh lebih 5 hari. Kalau lebih 5 hari, you're not fair lah, bukan good lah. Capai silver kurang daripada 21 hari. 3 minggu. 3 minggu saja untuk capai silver kalau nak prestasi yang baik. Bukan terbilang, bukan cemerlang. Just baik je lah. Baik itu lebih daripada sederhana. Di atas sederhana. Kalau nak gold 2 bulan. Less than 2 months. Cuba tengok engkau punya tarikh engkau join. Bila engkau join Live Good? Atau bila engkau membuat tuan-tuan punya niat untuk buat Live Good? Okey, aku nak buat Live Good betul-betul ni. Bila tu tarikhnya? Sudah sampai ke 2 bulan. Kalau dah sampai 2 bulan, tak min 60 hari, dan tuan-tuan belum berpangkat gold. Belum berpangkat gold. Then your prestasi is not good. Bukan baiklah. Ini baik ni tu. 5/7 ni kan. Platinum 8 bulan, less than 8 months. Diamond 1,5 tahun. Kalau capai pangkat diamond 1,5 tahun, okey, masih kategori baik. Okay. Crown 4 tahun. Jadi 5/7 ni kira bagus lah. Bagus tu. Ya.
boleh dibanggakan lah. Kan 5/7 tu boleh dibanggakan tu. Baik. Nah, kalau skala 4/7 ini tengah-tengah ni tuan. 4/7 bukan baik, dia sederhana aja. Dia tengah-tengah. Dia tidak gagal. Tidak gagal. Sekadar tidak gagal lah. Tapi bukan bagus. Bukan bagus. Dia nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. The passing grade. The passing grade. Lulus je, lulus. Sederhana main, lulus lah. Tapi bukan cemerlang, bukan terbilang, bukan yang bagus. Just sekadar lulus. Jadi itu kalau bronze 7 hari. 7 hari. Aku capai bronze 7 hari. Janganlah kau bangga sangat. Itu prestasi bukan bagus tu kan. Dia pass, just pass. Sederhana aja tu. Capai silver 1 bulan. Just pass. Kan, bukan bagus. Just pass. Capai gold 3 bulan. Aku dah gold lah. Kira-kira 3 bulan. Just pass. Platinum ambil masa 9 bulan. Diamond ambil masa 2 tahun. 2 tahun. Crown ambil masa 5 tahun. Ini prestasi just pass. Okay? Hanya lulus. Luluslah. Engkau tak gagal. Engkau lulus. But this is not what we want. Ini bukan jalan yang kita nak ni, tuan-tuan. Kita tak mau just lulus kan. Mana kita nak anak kita di sekolah tu just lulus kan. Kita nak dia flying colours lah. Markah sekurang-kurangnya 5 atau 6. Kalau 7 hebatlah. Kan? At least 5 or 4 or 6. Out of 7. Baik atau cemerlang. Atau kalau boleh terbilang. We don't want just pass. Okay? Dan jangan sampai jatuh ke tahap 3/7. Kalau 3/7, markah tentuan 3/7, itu lemah tu. Gagal lah. Lemah. Gagal tu. Kalau kau ambil masa 2 minggu nak capai bronze. Kan? Aku dah bronze. Berapa lama kau ambil? 14 hari. Kau fail. Kan, buat apa? Kau bising-bising kau bronze. 14 hari yang kau ambil masa nak bronze tu. Kan? Business is about timing. Business is about speed. Business adalah kelajuan. Kena laju. Kalau 14 hari bronze, fail. Lemah. Silver, ambil masa 37 hari. Nak capai silver, 37 hari. 5 minggu nak capai silver. Itu di lemah tu. Statusnya lemah tu. Prestasinya lemah. Nak capai goal ambil masa 4 bulan. A quarter of the year. Kan? Ambil masa 4 bulan. Lama tu. Okay? So dikira lemah. Kalau ambil masa 4 bulan baru capai goal, lemah tu. Platinum 10 bulan. Diamond 2,5 tahun. Walaupun capai diamond, alhamdulillah lah kan. 2,5 tahun aku ambil masa, alhamdulillah jugalah. But kalau dinilai lemah. 2,5 tahun nak capai diamond. Okay. Crown 6 tahun. Skala 2/7. Ini sangat lemah.
sangat lemah. Okay. Sama ada tuan-tuan buat part time ke full time ke, sama je. Kau buat part time, this is the skala dia. Bronze ambil masa 21 hari, 3 minggu nak capai bronze. Sangat lemah tu. Kan? Aku dah sebulan dah. Aku dah sebulan masih belum bronze lagi pun. So what are you doing? What are you doing? Buat bisnes mesti ada target, mesti ada dia punya time period. Kan, tak boleh main macam tu saja. Mesti ada target. Aku nak capai bronze. Berapa lama? Kalau 21 hari itu sangat lemah lah tu. Kan, very very poor. Weak. Capai silver 44 hari. Capai gold 5 bulan. Itu dikira lemah. Platinum 11 bulan. Lemah. Capai diamond 3 tahun. Bukan lemah lagi, sangat lemah. Kan? Tak apalah semua. 3 tahun pun jadilah. Aku diamond juga. Yalah, engkau diamond lah. But it takes you 3 years. Okay? 3 years to become a diamond. Dari segi prestasi lemah lah. Crown ambil masa 7 tahun. Siapa yang ambil masa 7 tahun? Skala dia 2 daripada 7. But better than orang yang makan gaji. Orang makan gaji berpuluh-puluh tahun pun income dia tak meningkat-ningkat kan. Now skala 1/7. This is the worst. 1 out of 7. Orang yang capai bronze more than 30 days. Lebih sebulan dah. Kan? Lebih sebulan dah. Baru capai bronze. Okay? Terlampau lemah lah tu. Terlampau lemah. Nak capai silver lebih 51 hari. Lebih 50 hari lah. Dah pun lebih 50 hari belum capai silver lagi. Kan? Lebih teruk lah tu. Ini cerita orang capai silver ni. Siapa yang capai gold more than 6 months? Dah lebih 6 bulan baru capai gold. Tahniah lah, tapi prestasi engkau terlampau lemah. Tahniah, capai gold. Tapi prestasi engkau tu terlampau lemah. Kalau 6 bulan, lebih 6 bulan, baru capai gold. Kalau nak capai platinum, more than 1 year. Lebih setahun. Baru capai platinum. Lemah. Skala tu lemah. Kalau nak capai diamond, more than 4 years. More than 4 years. 4 tahun. 4 tahun lebih. Baru capai diamond. Congratulations capai diamond, but still your prestasi terlampau lemah. Okay, congratulations jugalah. At least dapat juga kan diamond tu. But prestasi itu dalam kategori terlampau lemah. Too long. It's too long. Capai crown 8 tahun. Lebih 8 tahun baru capai crown. Tahniah, tapi terlampau lemah lah. Prestasi itu terlampau lemah. Okay, so this is the KPI. Yang saya selalu ulang-ulang. KPI. This is Key Performance Indicator. Kita nak tahu prestasi kita macam mana. Aku buat bisnes aku dalam Live Good ni, prestasi aku macam mana. Jadi tengok engkau punya pangkat. Tengok pangkat engkau dan tengok masa engkau capai pangkat itu. So that is the KPI. Sama ada engkau dalam kategori terbilang, cemerlang, baik, sederhana, lemah,
sangat lemah atau terlampau lemah. Kan? 7, 6, 5, 4, 3, 2 atau 1. Markah yang tuan-tuan dapat untuk setiap pangkat yang tuan-tuan capai itu. Jadi ini untuk kebaikan tuan-tuan, bukan kita nak malukan orang, bukan kita nak membangga-banggakan diri, tidak. This is your guide. This is the guide. This is the panduan dia. The road map yang saya kata tu, road map, peta jalan tu. Aku nak, macam kita driving lah tuan. Macam kita driving kan. Kita bawa kereta ni kan. Kan di tepi jalan tu dia beritahu kan. Oh ini 100 km per hour. Boleh lari 100 km per hour kan. Dia ada speednya tu kan. Laluan yang paling kiri, laluan yang tengah, laluan yang paling kanan. Kan lain-lain speed. Kalau engkau laju, engkau ambil yang kanan lah. Kalau engkau sederhana lari, engkau ambil yang tengah. Kalau engkau slow ya, engkau ambil yang paling kiri tu. Itu laluan kau. Itulah dia. Terbilang cemerlang tu. Dia lain-lain speed. Dia laluan dia lain-lain. Kan? Laluan paling laju tu yang terbilang tu. Dia laju tu. So you choose. Pilih mana engkau nak, jalan mana engkau nak ambil. Kan? Engkau nak laluan terbilang ke? Kalau engkau suka yang laju, ikutlah peta tu. Ikut peta yang terbilang ni. Aku nak capai bronze 2 hari, aku nak capai silver 7 hari je. Aku nak capai gold sebulan je. Aku nak capai platinum 6 bulan je. Macam mana aku buat? Aku buatlah. Kan? Dah tulis tu. Not more than 6 months nak capai platinum. Nak diamond 8 bulan. Aku nak capai diamond 8 bulan. Paling kurang. Paling lama tu 8 bulan. Kalau boleh 7 bulan. Nak capai crown 2 years. Paling lama 2 tahun. Jadi tuan-tuan ikut laluan ni. Kan? Sekarang aku sampai mana dah ni? Kan? Cek lah. Hari-hari monitor lah your group. Aku dah ada 20 orang. Oh, Alhamdulillah aku dah silver dah. So next ialah goal. Aku nak capai goal ni. Kan? Goal 100 ni. 30 hari. 30 hari tuan-tuan. Nak capai goal 100 orang tu. Aku kena kejar ni. Kejar. Baru semangat kan. Baru tuan-tuan akan baru bersemangat buat kerja kan. Sebab ada goal tu. Ada benda yang nak dicapai tu dalam period yang tertentu kan. Kalau tidak tuan-tuan leka. Tak ada apa nak dicapai kan. Leka. Okay. So ini nak tuan-tuan ingat. Okay. Nak ingatkan tuan-tuan ni, business is about speed. Business is about speed. Every business like that. Yang lambat itu dia tertinggal belakang. Yang lambat akan tinggal belakang. Yang laju dia akan ke depan. Dia akan berada di depan. Yang laju. Yang speed. Kan? Macam itulah. Okay. Jadi nak speed macam mana tuan-tuan? Kena bawa at least 5 orang. Sponsor direct 5. And ask your teammate. Do the same. Macam mana aku nak speed ini Sifu? Kan? Macam mana aku nak speed? Tadi itu. Kan tadi yang ambil yang terbilang tu. Follow lah. Dia punya tempo masa tu, just follow that one. Kalau kau ikut dia tu, kau terbilang lah kan. Laju lah kau, speed lah kau tu. Just follow the terbilang punya path.
Ni path, the pathway. Kau punya jalan lah, itu jalan kau. Okay, tengok rakaman video ni kalau lupa, tengok. Berapa lama tu? Oh ni. Okay. Setiap pangkat tu dah dia beritahu kan. Just follow that one. Okay. So everybody bawa 5 tuan-tuan create at least 5, at least. Kena sponsor at least 5 orang. Jangan berhenti selagi belum ada 5. Nak sponsor lebih lagi daripada 5 lagi bagus. Infinity. Berapa ramai pun tak kisah. But minimum 5. Okay. Sebab apa bila kita buat benda ni tuan-tuan? The psychology, the mindset, the psychology. Bila kita buat business live good ni, psikologinya tuan-tuan, kita tidak boleh mengharap kepada spillover. Tidak boleh kita harap, hope. I'm hoping I get spillover. That is not the psychology doing this business. Kalau tuan-tuan bermindset begitu, you will fail. You will fail. Okay. Sebab apa? Kalau tuan-tuan berfikiran seperti itu dan tuan-tuan mengajak tuan-tuan punya tim berfikiran begitu, okay, tidak ada spillover lah. No spillover because nobody is sponsoring. Tak ada siapa nak sponsor orang. Kan? Sebab semua orang hoping for spillover. Jadi tidak ada spillover, tidak ada sponsoring. Jadi tuan-tuan tidak boleh buat business live good ni dengan psikologi itu. Psikologi aku join, aku nak harap spillover. It doesn't work. Psikologi yang betul ialah bila kita nak buat live good ini, everybody bring in 5 people. Maksudnya sponsor, tugas, misi. Setiap orang bila join live good, kita sedaya upaya, segenap tenaga, bahasanya ialah jihad. Berjihadlah untuk capai 5 orang ini. Sponsoring 5 orang ini. The word jihad. Jihad itu bekerja sungguh-sungguh. Perkataan jihad itu bekerja sungguh-sungguh. Sedaya upaya. Everything I got. My mind, my heart, my energy. Everything. Aku curahkan untuk capai 5 orang. Singkatannya ialah jihad lah tu. Aku berjihad untuk dapatkan 5 orang. I need to sponsor 5 people. Into live good lah. Dalam live good. Everybody should have that mentality. Itu mindset kita. Itu psikologi kita. Kalau tim kita buat begitu, everybody has this jihad nak capai 5 orang, nak bawa sponsor 5 orang ni. The team will be successful. Tim itu akan berjaya. Okay? Sebab bila kita all out nak bawa 5 orang ini, ada orang capai lebih, more than 5. Ada orang capai ngam-ngam 5. Ada orang capai 4. Ada orang capai 3. Ada orang capai 2. Ada orang capai 1 je. Kan? Dia dah all out dah. All out. Tapi dapat 1 je. Tapi okey lah daripada tak ada. Daripada mengharap je. Okey lah 1. Dan ada orang
dapat kosong. Tidak apa. Kalau engkau berjihad nak bawa 5 orang ni, tapi result dia tak dapat. Aku dah berempas pulas dah, tapi tak dapat juga. Ya ada. ada orang begitu kan. Tidak apa, because you have done your work. Engkau dah berjihad dah kan. Engkau berjihad dah kan. Engkau korban, engkau mati. Mati dalam jihad tu kan. Maksudnya engkau fail, engkau zero, tak ada orang pun engkau sponsor. But engkau dah buat kerja kau. Tak apalah, tak apa. It is better than orang yang tak buat kerja. Langsung tak buat kerja sponsoring itu kan. Tidak apa sebab apa, these people orang-orang yang sponsor 3, 4, 5 dan lebih daripada 5 ni, ini akan membantu engkau. Engkau akan dapat spill over from these people. Tidak apalah. Kan? Kalau bilangan orang, semua orang buat kerja, dalam tim itu sudah tentu banyak spill over. Banyak spillover. Jadi orang-orang yang tidak berjaya ini akan terbantu. Ada spillover yang dia dapat. Sudah pasti. Karena kawan-kawan dia berjaya. Dia buat tapi tak berjaya. Tidak apalah, dapat spillover. Okay, jadi ini yang kita nak. This is the system, this is the way. Ini psikologi yang kita nak buat dalam tim kita. Dalam tim DMI. Jangan promote, engkau tak payahlah sponsor, engkau tunggulah spill over. No, don't promote that. Kita promote seorang sponsor 5. Sedaya upaya engkau. Kan? Jangan kau kata engkau tak boleh sponsor. Engkau buat je. Engkau buat aktiviti itu sajalah. Buat aktiviti. Berjaya tak berjaya belakang kira. Tapi engkau kena jumpa orang, engkau kena cerita dengan orang, berbual dengan orang. Seramai yang engkau mampu. Kan jangan cerita 3-4 orang kata, "Oh ya, aku tak boleh lah." 3-4 orang aku cerita tak ada yang join. Bukan 3-4 orang tak. Ratusan orang. You need to talk to hundreds of people. Kan? Hundreds of people. Hari-hari cerita. Hari-hari bercerita dengan orang, berbual dengan orang. Okay, everybody do that. Nanti engkau dapat adalah 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi you are helping your friends yang tidak berjaya tu, engkau bantu dia lah. Tapi dia buat kerja juga, tapi mungkin dia slow sikit. Mungkin dia lemah sikit. Tak apalah, kita bantu dia. Daripada kita punya spill over. Jadi orang yang sponsor lebih daripada 3 orang, dia akan spill over. Siapa sponsor lebih 3 orang, dia ada spill over tu. Sebab dalam metrik, dia cabang 2 je tuan-tuan. Metrik cabang 2 je. Engkau sponsor seorang, engkau sponsor seorang. Dah penuh dah engkau punya 2 ni. Jadi orang yang ketiga tu dia akan turun bawah. Jadi spill over. Jadi ini spill over. Okay, jadi siapa sponsor 3 orang tu, dia ada spill over dia menderma kepada orang lain. Okay, jadi psikologinya ialah everybody bring in 5. Secepatnya mungkin, segenap kuasa kita kena bawa 5 orang. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Result, keputusannya serahkan pada Tuhan, tapi engkau buat kerja engkau. Alright, so barulah masuk kita punya tajuk dermawan. Okay, nak jadi seorang dermawan dalam live good.
Kenapa nak jadi dermawan? Sebab dermawan ini adalah sifat orang yang mulia. Sifat orang yang mulia antaranya ialah dermawan. Dermawan, membantu orang. Membantu anak yatim. Membantu fakir miskin. Membantu janda-janda. Membantu orang yang lemah. Membantu orang-orang tua. Warga emas. Dengan kelebihan kewangan. Dengan kelebihan kewangan. I have more than what I need. Aku ini need, keperluan. Setiap orang ada keperluan dia. Jadi kalau duit ini lebih daripada kita punya keperluan. Dah lebih. Nilai duit aku lebih daripada keperluan bulanan aku. Jadi you ada excess, contoh ada kelebihan, ada lebih, ada wang lebih lah. Jadi boleh kita dermakan kepada yang memerlukan. Yang memerlukan. Hidup di dunia ni bukan nak kaya. Hidup di dunia ni bukan nak kaya kan. Who is the richest person? No, that is not important kan. Siapa orang terkaya di Malaysia tidak perlu tahu pun. Tak ada gunanya nak tahu pun kan. Bukan nak mengejar jadi nombor satu terkaya di Malaysia kan, atau terkaya di dunia kan. How many people you help? Berapa ramai orang yang engkau bantu, itu yang penting. Berapa ramai orang, manusia yang engkau bantu dalam hidup engkau. Dalam hidup engkau. Di dunia ni kan. Ada orang umur 60 plus kan. 60 aja umur dia kan. Umat akhir zaman ni dia kebanyakan kita ni hidup kita over 60 je. Over 60. Kalau sampai 70 tu kira plus tu kan. Kalau pergi ke 80, wah itu ekstra tu. Kan? Bersyukurlah engkau, tapi kalau kita sampai pun 70, umur 70, 80, tapi kalau kita tidak healthy, tak guna tak? Sampai umur 70-an, 80-an, 90-an tapi masih sehat, okeylah. Ya. Okeylah. Jadi dalam umur yang kita ada ni, sisa-sisa umur kita ni. Sisa-sisa umur kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan bagi kita umur ya. Berapa lama lagi Tuhan nak bagi kita umur kan. Dan banyak hadis-hadis tuan-tuan kalau baca tu, orang yang sudah mati tu, orang yang sudah mati tu kan, minta dihidupkan semula. Minta kepada Tuhan nak dihidupkan semula supaya boleh menderma. Kerana besarnya pahala tu. Pahala bagi orang yang menderma. Lebih-lebih lagi nak dekat ni bulan Ramadan ni kan. Ramadan ni dekat-dekat dah ni. Kalau kita banyak menderma di bulan Ramadan tu, pahala dia besar tu. So ambil peluang ni. Ramadan is coming. Ramadan is coming. So, bila kita berada dalam Live Good, kita sekarang ni dah member Live Good. Siapa yang belum member, yang ada dalam Zoom meeting ni, besok join. Apa nak tunggu lagi ya? Siapa yang belum join, sama ada dalam Zoom meeting ni kah atau tengok rakaman Zoom meeting ni kah,
Tuan-tuan yang belum jadi ahli Live Good, jangan tunggu lagi, kan? Kita nak menderma ni. Okay? So daftar diri jadilah ahli affiliate. Kan? Kubur kata mai kan? Umur kita dah lanjut dah. Okay? We need money untuk menderma. Kita perlukan wang untuk menderma kepada orang yang perlu, kepada masjid-masjid yang memerlukan wang untuk siapkan makanan orang berbuka puasa, selepas tarawih ke, sahur ke. Okay, this is the time to menderma. Maka jadilah ahli affiliate. How much? Just 250 je. Modal nak join, tuan-tuan. Modal nak join Live Good ni 250 sahaja. Tidaklah banyak, tuan-tuan. Okay. Ini pun boleh jadi, ini sekali je ni seumur hidup ni. Satu kali seumur hidup jadi. Modal ni boleh jadi satu kali, boleh jadi boleh jadi sekali semua hidup. Dia bergantung pada tuan-tuan punya kerja lah. Okay, aku nak menderma ni, aku nak menderma banyak-banyak ni bulan Ramadan ni kan. Oh, aku nak jadi ahli Live Good lah. Aku daftar jadi ahli Live Good 250. Jadi aku kena cari duit. Ada duit, okey ambillah kan. Tak ada, cari duit lah. 250 tu. Okay. Dan aku kena kumpul duit daripada bonus. Aku kena kumpul duit daripada bonus. Bonus mana? Bonus fast start lah. Bonus fast start lah. Fast start. Dari sini aku nak kumpul ni. Kalau bonus metrik itu lama tu. Itu ambil masa tu. Matrix ni lama ni. Matching sama lama ni. Matching matrix ni ambil masa tu. Sebab Ramadan round the corner. Next month je. Jadi aku kena cari duit dari fast start. Dari sinilah aku nak cari duit. Okay, untuk aku menderma ni. Okay, modal aku 250. Modal aku 250. Okay, jadi sepanjang Ramadan tu tuan-tuan nak menderma berapa? Buat planning lah. Plan. Ramadan tu aku nak menderma berapa? Aku nak bagi makan orang yang buka puasa. Aku nak bagi makan orang yang bersahur. Aku nak bagi makan orang yang lepas tarawih tu. Bagi makan. Bagi makan tu bagus tak? Pahala tu. Okay, kalau tuan-tuan ada tahu rumah anak yatim, dermalah pada rumah anak yatim. Bagi duit raya lagi. Ujung Ramadan ada hari raya, bagi duit raya kan. Jadi time to do good. Kan? It is time now. It is time. Ramadan ni, it is time to do good. Good. Live good kan. Banyakkan goodness. Banyakkan goodness. Sebab apa? Dia punya pahala tu berganda-ganda. Ramadan tu pahalanya berganda-ganda. Tidak sama dengan bulan-bulan yang biasa kan. Tidak sama. Ramadan is special. Barakah. Okay, jadi sebagai seorang ahli usahawan, aku ada platform ni. Live Good lah. Aku ada platform untuk dapatkan wang ni. Jadi masa ni lah aku all out untuk dapatkan bonus. Bonus daripada fast start. So fast start is about sponsoring. Fast start tu sponsoring lah.
Engkau kena sponsor orang. Okay? Kena sponsor orang. Level 1 ni 50% daripada bayaran dia punya package. Kan? Dari bayaran package dia bayar 250 tu, lebih kurang lah tu dah. Ataupun dalam $49.95 US dollar. Okay, package itu. You get 50% off. Everybody yang you sponsor level 1. Kan? Level 2. Ya, pangkat lah, tengok pangkat lah. Tengok pangkat lah engkau kan. 10%. Level 3, 5%. Level 4, 5%. Okay. Sampailah level 10 tu. Of course ada pangkatnya. Tuan-tuan tengok dalam kita punya marketing plan. Just to tell you that kita kena dapat duit daripada sini. So everybody should, kalau kita buat yang tadi yang saya kata tu 1 bawa 5 kan. 1 bawa 5. Satu orang bawa 5. Jadi sini ada 5, 25 kan. 125 and so on. Tuan-tuan ikut je formula tu. Seorang bawa 5. Berapa lama tu 5 tu? Kalau boleh tuan-tuan make it within 7 days. Hebatlah. 7 ke 14 days. Aku nak bawa 5 orang ni dalam tempoh seminggu, paling lama pun 2 minggu. Aku cubalah seminggu. 5 orang tu. My best friends. My hot list tu, 5 orang. Aku ada hot list 5 orang. Aku nak bawa mereka lah. Kalau setiap orang buat begitu tuan, 5 di dalam 30 hari bulan Ramadan tu banyak tuan-tuan boleh sedekah. Dalam fast start bonus. Okay? Dapat pahala. Pahala is the real money. Banyak kali sebulan kan. Pahala ni sebenarnya the real money. Real. Okay? The real money. Mata wang yang sebenar-benar mata wang. Ialah pahala kan. Sebab pahala ni dia interdimensional. Dimensional money. Duit yang boleh digunakan dalam pelbagai dimensi kehidupan. Di dunia boleh, di akhirat boleh, di alam kubur boleh. Dia pelbagai dimensi boleh guna pahala tu. Jadi dialah yang duit yang sebetul-betulnya kan. Kan? So the richest person is yang paling banyak pahala lah. That is the richest person. Siapa yang paling banyak pahala itulah the richest person, the real richest person kan. Okey, macam itulah kan. Rakan-rakan kita, sempena tak lama lagi kita akan jumpa Ramadan ni kan. Jadi sibuk peringatkanlah sebab kita ni semua ahli usahawan dalam Live Good, ambil kesempatan ni untuk buat penajaan. Di samping tuan-tuan naik pangkat, penajaan itu nak naikkan pangkat tuan-tuan, nak kumpulkan tuan-tuan punya bilangan ahli, and also you get commission. Okay? Daripada kerja sendiri, daripada kerja tim, kita dapat commission dan sebahagiannya itu kita dermakan kepada orang-orang yang memerlukan. Okay? So rezeki kita ada rezeki orang. Rezeki kita tu ada rezeki orang. Melalui kita tu, Tuhan bagi rezeki melalui tangan kita kepada orang. Bukan kita punya rezeki sebenarnya. Rezeki itu orang punya, tapi Tuhan bagi melalui kita kan.
Antaranya ialah anak-anak kita. Rezeki dia tu, tapi melalui kita kan. Kita bagi makan anak kita, bagi makan spouse kita tu. Daripada kerja kita dapat rezeki. Tapi rezeki itu sebenarnya Tuhan nak bagi kepada anak-anak kita, kepada spouse kita, melalui kita. Sama juga orang-orang lain, kan? Orang-orang dalam masyarakat kita, anak-anak yatim. Tuhan tarik dia punya mak bapak dia, tak ada mak bapak dah, kan? Mak bapak meninggal dunia. Jadi dia seorang diri. Anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu ada rezekinya, Tuhan bagi rezeki. Boleh jadi melalui kita. Rezeki itu dia punya tapi melalui kita, kan? Jadi kita dermalah. Dengan menderma itu kita dapat pahala. Kan bagus untuk kita. Kan dapat pahala kita. Ya. Nah, macam itulah. So, bila kita buat Be So Live Good ni, kita cuba banyakkan income. Supaya kita boleh banyakkan channel the rezeki kepada orang lain yang memerlukan. And we become happy. That's how to achieve happiness. Kebahagiaan jiwa kita tu bila kita berbuat baik dengan orang, kan. Baru kita rasa tenang, kan. Okay, bila kita banyak bersedekah. Tapi bukanlah untuk Ramadan saja, kan. Bersedekah ini continuous, kan, sampai mati ya. Anytime, tapi cumanya kalau Ramadan ni besar, kan, berganda-ganda. Berganda-ganda lah. Okey, rasanya sampai ini saja malam ni, jam 10.54. Okey. So ada dua benda yang saya sampaikan, satu pasal pangkat, your speed. Another one is about menderma. Okay, dua pelajaran lah malam ni, dalam tuition malam ni. Seperti itu. Lama tak dengar lagu A-Beat.